Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat sekalian, kita sambung muka surat 46, ayat yang ke-272 272 berkaitan dengan kewajipan menyampai dakwah dan hidayah itu hak Allah, ataupun kita kata hidayah itu milik Allah. Kita ataupun Nabi hanya diwajibkan menyampaikan dakwah. Marilah sama-sama kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Baik, kita tengok, kita belajar bahasa sikit daripada ayat 272. Laisa alaika hudahum. Itu ayat lengkap lah tu. Satu jumlah lengkap. Laisa nafi, bukanlah, terjemah. Laisa bukanlah, alaika kewajipan engkau. Ala tu maknanya tanggungjawab. Ala tu makna macam alaikumussalam, wajib kan? Kita kata sebab apa wajib jawab salam? Sebab kita mula dengan ala. Sesuatu dengan ala menunjukkan wajib. Dari hukum diambil daripada bahasa tu sendiri. Maknanya laisa bukanlah, tidaklah, alaika menjadi kewajipan ke atas engkau, hudahum memberi hidayat kepada mereka. Itu satu ayat yang lengkap. Allah menafikan kemampuan hamba memberi hidayat, ataupun bukan kemampuan, maknanya tanggungjawab hamba memberi hidayat. Kemudian Allah mengisbatkan pula dengan walakin sebaliknya, terjemah. Ada dia terjemah tetapi, akan tetapi, ataupun sebaliknya, Allah itulah yahdi, dia akan beri hidayat
may yasha, siapa yang Allah pilih. Yasha, dia nak, dia pilih. Sebab itulah kita minta. Kat mana kita minta? Dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Orang yang sembahyang, walaupun dia kok mana pun dia lari dalam hidup dia, dia akan kembali kepada Allah. Allah jaga dia. Sebab dia minta ihdinas siratal mustaqim. Dalam qunut dia baca kan? Qunut, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hidayah macam engkau telah tunjuk kepada Nabi dan sahabat-sahabatmu. Maknanya kita kena minta. Begitu juga kita nak faham Quran ni, kita kena minta. Tadi kita baca dalam doa kita minta hidayah. Tuan-tuan, para nabi semua minta hikmah. Hikmah ni makna faham Quran dengan sempurna. Kena minta. Kat mana kita nak minta? Allah ajar kita melalui lisan Ibrahim alaihissalam dalam surah Syu'ara ayat 83. Itulah doa Nabi Ibrahim, salah satu doa Nabi Ibrahim, minta Allah bagi hikmah. Apa makna hikmah? Iaitu ilmu yang menjadikan kita berjaya dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Kita sempurna hidup bila diberi hikmah. Tuan-tuan boleh tengok surah Syu'ara ayat 83. Nak tak ingat bukan surah berapa? Anda pernah sebut sebelum ni rasanya. Syu'ara. Nanti boleh tengoklah. Dalam ayat ni bunyi Rabbi habli hukma. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhanku, engkau hebahkan kepadaku hikmah. Maknanya biar Allah kurniakan kepada kita hikmah. Penting hikmah ni Allah sebut di dalam surah Baqarah ayat 269. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah kurniakan kepadanya hikmah, dia akan diberi segala keperluan dia. Cukupkan keperluan dia. Hikmah tu apa? Kata Allah dalam surah Yasin, wal Qur'anil Hakim. Quran itu gedung hikmah. Maknanya kita kena korek cari daripada Quran lah hikmah itu. Jadi dalam isu hidayah ini Allah menyebut walakinnallaha yahdi man yasha. Kita pun terus minta ni. Di sini kita boleh, kalau kita baca Quran, kita baca seorang-seorang, laisa alaika hudahum, tidaklah menjadi tanggungjawab engkau wahai Muhammad memberi hidayah kepada mereka, walakinnallah, sebaliknya akan tetapi Allah lah yahdi, dia akan memberi hidayah man yasha. Kita terus minta ni, Allahumma hdina fiman hadait, terus minta supaya Allah, dia dah beri dah hidayah kepada kita, tapi masa depan kita tak tahu, takut dia kona, dia tarik balik. Jadi kita kena minta supaya Allah kekalkan hidayah itu kepada kita sampai kita bertemu dengan dia. Dalam masa yang sama, boleh kita niat kepada orang yang kita selalu dakwah kepada dia, sahabat kita yang belum Islam contohnya, ataupun sahabat kita yang Islam tapi tidak beramal. Kita minta dia, bila kita jumpa ayat macam ni, walakinnallaha yahdi man yasha, kita berkata Allahumma hdihi ilal Islam. Ya Allah, tunjukkanlah kawanku itu kepada Islam. Ni siapa yang kita nak. Sebab kita dah dakwah dah, kita dah hajat dah, dia tak berubah nampak. Jadi kita minta pada Allah lah, sebab yang memberi hidayah bukan manusia tetapi Allah. Baik. Habis itu, wa ma tunfiqu min khairin, ma tu maknanya sesuatu. Apa-apa yang engkau infak, min khairin, daripada apa-apa kebaikan, harta, duit, apa-apa kebaikan, fali anfusikum, maka
infak kamu itu untuk diri kamu. Kita infak ni kan, kita beri sedekah ke orang, kita infak pada siapa-siapa, pahalanya fali anfusikum, kamu yang milik. Kita nampak beri duit dia tak? Beri duit ke orang banyaknya bagi. Sebenarnya Allah kata fali anfusikum, kamu yang dapat hasil. Contoh dalam surah ayat sebelum ni, orang yang infak RM1 dia boleh dapat hasil 7,000. RM1 infak dapat 7,000. Macam mana dia kira? Allah bandingkan seperti sebiji benih ditanam, tumbuh satu pokok, ada 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji lain pula, macam padi kot, gandum kot, kan ada. Jadi setiap tangkai ada 100. 100 kali 7, 700. Dan setiap kebaikan diganda 10, mana 7,000 lah. Jadi 7,000 tu boleh kau orang tu, kau boleh kita. Allah kata fali anfusikum, boleh kepada kamu. Jadi sebenarnya kita duk simpan, cuma isunya tak nampak. Ini yang saya tak buat kot, kan, tak nampak. Kalau tengok di bank, Masya Allah 1 juta 2 juta kita akan masuk tiap-tiap hari. Tak guna masuk kan, RM1 pun masuk. Tapi oleh kerana kita tak nampak. Kenapa tak nampak? Dalam ayat yang akan datang Allah kata, cuba tuan tengok dalam contohnya ayat akhir sekali tu, ayat 274 tu. Alladina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang sentiasa mereka itu infak harta mereka, billaili, pada waktu malam dia infak, wan nahar, pada waktu siang dia infak, sirran, sama ada secara sembunyi-sembunyi. Ayat akhir tu anda baca awal. Wa alaniyah, ataupun terang-terang, kan. Orang-orang yang selalu infak harta dia di waktu malam, billail, wan nahar, di waktu siang, sirran, sama ada dia secara rahsia, wa alaniyatan, ataupun terang-terang. Orang yang infak ini macam mana pahala dia? Falahum ajruhum, maka untuk dia ganjaran dia, untuk mereka ganjaran mereka. Yang saya nak beritahu di sini, inda rabbihim, itu poinnya. Inda rabbihim, Allah simpan. Yang ni masalahnya, kita tak nampak, kan? Sebab Allah simpan. Inda rabbihim, mana inda makhadini rabbihim, di dalam bank-bank yang Allah jaga. Yang ni kita tak mampu nak bayang. Besar pahala tu. Sehingga bila kita banyak pahala, ana ambil hak akhir dulu, tak apa. Bila falahum ajruhum, sama ada dia infak waktu malam, dia infak waktu siang, sama ada dia infak, orang kata sembunyi-sembunyi, sirran ni sembunyi-sembunyi, ataupun dia infak alaniyah, terang-terang. Apa dia punya jaminannya apa? Falahum, maka untuk mereka secara khusus, kita boleh terjemah gitu, untuk mereka secara special, ajruhum, ganjaran mereka yang besar, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Ganjaran besar ni dia punya besar tak besar, dua jaminan berikut. Wala khaufun alaihim, sehingga jaminan tidak lagi mereka itu akan dimasuk ke dalam neraka. La khaufun alaihim, tidak dimasuk ke dalam neraka. Yang kedua, wala hum yahzanun, dan tidak juga mereka itu akan bersedih kerana tak boleh masuk syurga. Mana infak itu besar tak besar dia dijamin untuk tidak masuk neraka dan dijamin masuk syurga. Dia punya susunan ayat ni kalau kita perhati, mana falahum ajruhum, bagi mereka ganjaran mereka, tak sebut besar kecil, tak sebutkan di sini, tapi hasil daripada balasan itu, wala khaufun alaihim, jaminan tidak lagi diazab oleh Allah dan neraka. Yang kedua, walahum yahzanun, jaminan tidak bersedih kerana
tidak boleh masuk syurga. Maknanya dia jamin masuk syurga dan jamin tidak masuk neraka. Dengan sebab ajruhum. Ada orang kata, kita jangan fikir pahala ni infak je. Kan? Infak je, jangan duk fikir pahala tu. Pahala tu kerja Tuhan. Tak. Di sini Allah kata mu kena fikir pahala. Kalau kita, contoh, kita boleh sembahyang kat rumah, boleh sembahyang kat masjid, tetapi kita duk fikir, kalau aku sembahyang rumah boleh 1 pahala, sembahyang kat masjid boleh 27, dah lah boleh 27 pahala besar, 27 kali ganda. Lepas tu berjalan setiap langkah. Langkah pertama digugur dosa, langkah kedua diangkat darjat, kemudian jumpa dengan kawan boleh bagi salam, banyak kelebihan-kelebihan. Lalu dia bergegas ke masjid, walaupun dia bertongkat, orang ini pahala diganda-ganda. Infak masa dia, infak waktu dia, infak tenaga yang dia kurang dah ni, dia pergi untuk mencari apa dia panggil, pahala di sisi Allah yang Allah sediakan pada dia. Orang macam ni Allah sangat suka. Kalau ikut dia duduk rumah sedap dah tak. Tua-tua peceh-peceh ni sembahyang rumah ialah banyak kali dah pergi masjid. Tak, dia tidak reda dengan cara itu, tetapi dia meninggalkan rumah, meninggalkan keseronokan dia semata-mata menuju ke rumah Allah mencari pahala yang lebih. Orang ini la khaufun alaihim, Allah jamin neraka tidak akan menyentuh dia, wala hum yahzanun, dan syurga tetap menantinya. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam ayat banyak dalam Quran, kalau kita baca dia standard ni, falahum ajruhum, dia sebut ajruhum dulu, ganjaran dulu. Hasil daripada ganjaran itu datang 2 kalimah berikut, wala khaufun, jamin tak masuk neraka, wala hum yahzanun, jamin masuk syurga. Rupa-rupanya khauf ni ialah satu sifat yang menakutkan bila ditimpa musibah, ataupun khauf ini dikaitkan dengan musibah ataupun azab. Huznun walahum yahzanun, ni huznun. Huznun ni dikait dengan tak dapat yang kita nak. Kita tak dapat duit, kita sedih. Kita tak dapat orang kata rezeki, kita huznun. Sebab itulah Nabi SAW ajar kita doa. Apa doa kita? Nabi ajar, kita dah baca dalam surat tu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dah, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Hammi wal hazan. Hammi itu dia sedih kerana dia tak dapat apa yang dia mungkin dia sedih kerana dia ditimpa musibah. Hazan ni dia tak dapat kebaikan. Maknanya kita diminta untuk berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Berapa tu? 6 pasang tu. A'udzubika minal hammi wal hazan, maknanya ditimpa musibah dan tak dapat yang kita nak. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, kita minta daripada kita ni sombong dan bakhil. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, kita minta berlindung daripada lemah dan malas. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, banyak hutang. Wa qahrir rijal, dan kita dikejar oleh orang yang orang yang nak tuntut hutang dia, macam alung dan seumpamanya. Hidup tak selesa. Oleh sebab itu kalau kita pencen gini, hutang tak ada, seronok juga, biar boleh makan sikit-sikit pun, kan? Tak apa, yang penting kita tak ada hutang. Jadi kena minta Allah lepaskan kita semasa tua ini dengan ghalabatid dain, diselimuti oleh hutang-hutang yang kita tak mampu membayarnya. Waliyazbillah. Okey, ayat ni anda dahulukan ayat 278 tu. Kita tengok balik ayat di depan. Tuan-tuan perhati, wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum. Tu dia nak cerita pahala tu. Wa ma tunfiqu min khairin, apa-apa yang kamu infak. Tak kiralah infak harta ke, infak tenaga ke, jihad ke, itu dikira infak.
Infak ni ialah sesuatu yang kita beri menguntungkan orang lain, sama ada harta ataupun tenaga ataupun ilmu ataupun apa-apa, pahalanya kembali pada kita. Mana tak rugi pun kita usaha, kita tolong orang, tak rugi sikit. Kita tolong buang kayu di jalan. Kita nampak susah kan, berhenti kereta buang, tapi semua fali anfusikum, kita yang dapat hasilnya. Gitu. Satu. Yang kedua, ayat berikut tu, wa ma tunfiqu. Ni ma ni bukan makna apa ni? Ma ni makna la. Dia kadang-kadang ma dengan makna apa benda, dan ma dengan makna la, nafi. Kenapa ma tunfiquna illa ibtighani nafi? Sebab ada illa tu. Biasanya kalau ada illa dia jadi nafiyun. Manafi. Apa makna manafi? Ma makna tidak. Jadi kita nak macam mana? Dan tidaklah tunfiqu, kamu infak, illa ibtigha'a, kecuali kamu infak semata-mata mencari wajhillah. Wajhi dengan makna redha. Wajhillah makna ridha Allah, mencari redha Allah. Kalau kita infak, kita nak tunjuk ke orang, Allah tak terima. Kita kena infak, apa pun kita infak tadi untuk diri kita, dengan syarat kita infak nak cari redha Allah. Kan? Tadi Allah kata, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu infak, mana-mana kebaikan, pahalanya untuk diri kamu. Kemudian Allah sebut pula, jangan kamu infak kecuali mencari redha Allah. Maknanya kalau kita infak kerana nak tunjuk-tunjuk, kita tak dapat apa. Sebab itu syarat Allah SWT. Begitu. Kemudian ayat berikut berapa kali tu? 3 kali. Wa ma tunfiqun, dan apa-apa yang kamu infak, min khairin, dari apa jua kebaikan, harta ke apa? Jawab dia, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan kepada kamu pahalanya, tak akan dikurangkan, dengan syarat ibtigha' wajhillah. Ayat yang kedua tu. Wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dizalimi. Maknanya kita bila kita infak semata-mata ibtigha' wajhillah ni, kita boleh pahala kita, kan? Fali anfusikum, pahala boleh kita. Dan apa-apa yang kita infak itu akan disempurnakan, yuwaffa, akan disempurnakan oleh Allah kepada kamu. Masa tu kita tengok, ya Allah, untungnya aku infak. Sebab satu pun tak rugi, bahkan berganda-ganda, kan? Gitu. Wa antum la tudlamu, kita tak rasa bila kita tengok hasil infak kita, kita tak rasa kita ni dizalimi. Allah lengkapkan. Tengok kalau RM1 kita infak, kalau betul-betul kita infak kerana mencari redha Allah, diganda sampai 7,000. RM1 lah tu, kan? Bagaimana pula kalau orang infak banyak? Masya Allah, dia kaya di sisi Allah. Orang yang mati, dia terperanjat tengok pahala banyak, dia minta balik, minta kepada Allah untuk pulang ke dunia, bukan nak buat benda lain, nak infak je. Ayat mana tu? Ada satu ayat kan, tak ingat ayat mana, ayat mengenai orang mati, kemudian dia minta kepada Allah untuk pulang ke dunia kerana menyesal. Dia nak, Allah tanya nak buat apa? Nak balik semula ke dunia, nak infak. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang begitu. Okey, habis ayat 272. Cuma satu isu yang ada dalam ayat ni, tuan-tuan perhati. Ayat mula-mula tu, laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Kan? Tidak menjadi tanggungjawab engkau wahai Muhammad memberi hidayah kepada mereka, tetapi Allah lah yang akan memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Di sini ada dua perkara penting. Pertama, kalau kita tengok ayat ini tuju pada Nabi.
Maknanya Nabi kewajipan dia memberi dakwah, hidayah itu Allah yang akan menentukan. Yang kedua, ayat ini walaupun dikatakan alaika kepada Nabi, kebanyakan ulama, bahkan sebahagian besar ulama mengatakan bahawa ka ini juga tuju kepada setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menjadi kewajipan untuk berdakwah, untuk mengajar, untuk mengajak masyarakat yang belum Islam, tetapi hidayah itu kita minta pada Allah yang memberikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ayat ini dikaitkan dengan infak? Laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Tiba-tiba lepas pada tu wama tunfiqu, terus masuk infak. Apa kaitan hidayat dengan infak? Ayat ini turun kepada Nabi saat di awal-awal Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beri infak kepada non-muslim. Bagi bantuan. Infak ni bukan infak wajib lah, bukan zakat, tapi bantuan-bantuan biasa beri kepada non-muslim dengan harapan dia masuk Islam. Bila beri itu, Nabi tengok orang Islam ni ramai yang fuqara, yang susah. Lalu dia beritahu kepada sahabat, tak payah berilah kepada yang non-muslim ni, beri kepada yang muslim dah, sebab ramai yang muslim ni. Infak kepada muslim. Dengan dengan sebab itu Allah turunkan ayat ni. Allah kata, kamu nak beri infak itu, berilah kepada non-muslim pun, dengan tujuan mudah-mudahan dengan infak kamu itu dia kembali pada Islam. Tak kiralah dia itu nak kembali, tak nak kembali, sebab hidayah itu milik Allah. Allah akan beri, kan, kepada siapa yang ia kehendaki. Kalau kamu tengok dalam masyarakat kamu ada non-muslim yang berhajat kepada bantuan, bantulah dia. Mudah-mudahan dengan niat untuk dia mendapat hidayah, ataupun dengan niat supaya dia terdorong pada hidayah Allah. Maknanya gini, kita ini ayat ni seolah-olah ini bukan zakat, bukan zakat, bukan zakat wajib, bukan infak wajib. Infak yang biasa-biasa, yang sunat, boleh kita beri kepada non-muslim dengan niat, dengan sebab kita infak ni dia boleh mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kena niat juga dalam apa isu ni, kena niat. Jadi kita boleh. Masalah kita beri tolong dia tak terima pun Islam, itu bukan masalah kita. Kita buat niat, cara dakwah kita bantu dia kerana dia berhajat kepada bantuan apa ni yang selayaknya lah bagi dia. Mungkin dia orang susah, kita bantu dia. Orang yang bantu dia tu dia kena niat, mudah-mudahan dia mendapat hidayah Allah. Kita minta lah. Tapi kalau tak dapat hidayah, kita berhenti tak? Kita kena beri juga. Dia berhajat. Gitu maksudnya. Maknanya ayat laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha ini, kita tidak boleh berhenti daripada membantu orang-orang fuqara yang bukan Islam, kerana dia tidak memilih Islam. Kita kena teruskan bantuan kepada mereka dengan niat mudah-mudahan dia mendapat hidayah Allah dengan bantuan kita. Tetapi kalau dia tak dapat juga, itu Allah yang menentukan hidayah. Itu maksud gitu. Tapi adakah kita infak kepada non-muslim itu kita dapat pahala? Maka ayat yang berikut tersebut, wama tunfiqu min khairin, apa-apa yang kamu infak dari apa-apa jua kebaikan, fali anfusikum, kamu dapat pahala. Walaupun kita infak kepada binatang pun, kita beri makan pada binatang, infak juga kan. Jadi kita dapat pahala. Gitu maksudnya. Bila itu benda penting yang perlu kita faham. Kenapa dicerita pasal hidayah tiba-tiba dimasukkan infak? Maknanya ayat ini berkaitan dengan tanggungjawab membantu
manusia walaupun dia bukan Islam, tetapi infak ini infak biasa, bukan berlibatkan zakat lah, yang ulama kata begitu. Habis itu kita pergi kepada ayat yang ke 273 tu. Berapa minit ni? 5 minit. Tak habis ni. Kita tengok secara umum dulu, nanti kita tafsir secara mendalam di pertemuan yang akan datang. Lil fuqara'i, bagi fuqara. Fuqara ni fakir, jamak fakir, kalau ramai fuqara. Bagi orang-orang fakir, alladzina uhsiru, yang mereka itu terkepung. Uhsiru ni terkepung fi sabilillah. Apa makna uhsiru? Ihsar. Ihsar ni makna dia kerja dia macam tentera, macam polis. Dia tak boleh cari, kan? Dia kerja dia tu je. Dia susah. Susah dia tu kerana bertugas fi sabilillah. La yastati'una darban fil ardi. Dan mereka itu tidak mampu, darban ni dia keluar mencari rezeki di mana-mana saja di bumi. Dia tak ada duit kerana dia jihad contohnya di jalan Allah, ataupun dia ini jaga masjid, tak sempat nak cari duit, jadi tu imam seterusnya, kan? Dan apa-apa kerja fi sabilillah, sehingga dia tidak ada ruang untuk mencari rezeki. Orang fikir yahsabuhumul jahilu, orang-orang yang yahsabuhum, menyangka mereka itu oleh orang jahil. Jahil ni bukan jahil tak ada ilmu, orang tak kenal dia. Orang tak kenal dia menyangka agniya, dia orang kaya, kan? Nampak relax je. Minat ta'afuf, sebab dia itu tak meminta. Ta'afuf ni tak minta-minta. Orang ingat dia orang kaya, orang yang tak kenal dia macam kalau orang kenal dia tahulah dia susah, kan? Ta'rifuhum, kamu kenal mereka, bisimahum, dengan tanda-tanda wajah dia. Nampak wajah pucat, macam tak makan macam ni, sibuk dengan kerja jihad, kan? La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka itu pula tidak meminta-minta kepada orang ramai. Ada orang macam ni lah yang dikatakan orang yang amat-amat diberi bantuan. InsyaAllah kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang yang ni, sebab dia cerita ni banyak. Dia ada 6 sifat orang yang keluar di jalan Allah, ataupun orang yang mengajar di jalan Allah. Dan ayat ini jugalah mungkin kita boleh masuk dalam kumpulan ustaz-ustaz yang mengajar masjid ni. Ada kata ustaz mengajar masjid cari duit, tak. Dia fokus benda tu, dia berhajat, dan dialah orang yang paling berhajat, yang paling kita kata berhak kita bantu dia, kan? Dia kerja tu je, kerja mengajar. Dia nak pergi cari duit, nanti tak ada orang mengajar pula. Atau seumpamanya, insya-Allah secara mendalamnya kita akan bincang pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah kita sambung nanti ayat 273.